juga dekat siapa-siapa sebab maaf Mami dah tak tahan. Alah je, jangan bagi tangan. Tak makan tangan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bertemu kembali dalam Sembang Viral. Alhamdulillah, terima kasih anda menepati appointment bersama dengan saya dan seperti biasa kita mencari yang viral. Dan yang minggu ni kita akan bincangkan tentang gangguan seksual bawah umur. Di mana informasi-informasi ini lebih padat, lebih berinformasi dan juga lebih bermanfaat untuk kita semua. Okey. Topik minggu ni, saya ulang balik, gangguan seksual bawah umur dan akan bersama dengan saya, terima kasih banyak-banyak, yang berbahagia Dr. Azmawati Muhammad Noor, pensyarah kanan Jabatan Psikologi, Pendidikan dan Kaunseling Fakulti Pendidikan Universiti Melayu. Terima kasih Doktor, sudi bersama dengan saya. Gangguan seks ni penyakit ke? Orang yang mengganggu tu penyakit, berpenyakit atau apa Doktor? Okey, bila kita sebut tentang gangguan seks ya, sebelum tu izinkan saya ya Datuk untuk terangkan sedikit apa maksud gangguan seksual itu sendiri. Boleh ya? So gangguan seksual sebenarnya apabila berlakunya sesuatu yang membuatkan seseorang itu berasa tidak selesa. Contohnya apabila daripada segi, dia ada banyak jenis pula tu. Dia ada gangguan secara lisan, bukan lisan, visual, daripada fizikal dan juga psikologi. Jadi bila kita sebut tentang lisan, apabila diterangkan tentang secara verbal lah, bila seseorang itu menggambarkan sesuatu dan sebut contohnya macam jom ikut aku, jom ikut saya contohnya, itu membawa kepada ketidakselesaan. Dan secara tidak lisan, bahasa isyarat maybe ya, itu sebagai contohlah. Secara tidak lisan boleh dibuat daripada segi tubuh badan, tingkah laku itu sendiri. Dan bila kita sebut secara visual, dia juga menggambarkan daripada sudut bila seseorang menghantar imej lucah, imej yang membuatkan seseorang itu berasa tidak selesa melalui kaedah penggunaan telefon, elektronik. Dan bila kita sebut tentang fizikal, bila seseorang itu datang dekat, jadi apa yang saya nak gambarkan di dalam gangguan secara fizikal ini, apabila orang itu datang rapat dan dia meraba, dia pegang, dia mencium, dia menghembuskan di telinga mungkin. Dan yang terakhir, apabila kita sebut tentang gangguan psikologi, semua gangguan di atas itu akan menyebabkan dia berasa emosi terganggu, tertekan. Dan tadi soalan Datuk ialah bila kata adakah mereka ini mempunyai penyakit? Tidak semestinya. Okey, kerana ini merupakan satu, orang kata apa, nafsu yang mungkin tidak terbendung. Banyak faktor-faktor sebenarnya yang menyebabkan mengapa eksisnya gangguan ini. Kita bukan berdua saja Doktor, kita ada seorang lagi, ada tamu bersama dengan saya ataupun dengan kita. Kita tengok video ni, siapa dia? Di antara hero yang paling handsome di atas muka bumi Melaya ni, Ashraf Muslim. Apa khabar? Baik Datuk, sihat Datuk? Terima kasih, alhamdulillah saya sihat. Terima kasih kerana sudi kita datang bersama Sembang Viral untuk kita bincangkan tentang gangguan seks di kalangan bawah umur ni. So untuk permulaan isu ni, apa pandangan? Okay, bagi saya gangguan seksual ni sebenarnya benda dah lama dah. Cuma di-viral tak di-viralkannya. Sebab apa? Kita dengan media sosial apa semua kan. Jadi bagi saya ini ada satu perkara yang sangat-sangat yang tak boleh ada lah di kalangan kita ni. Dan sebab dia akan menjatuhkan kita sebagai orang Melayu, menjatuhkan institusi keluarga, menjatuhkan seseorang itu. Jadi bagi saya benda ni perlu dibendung, perlu dilakukan dengan segera, bukan setakat untuk diri kita, masyarakat dan juga kerajaan bukan memberikan satu undang-undang. Boleh tak perkara itu berlaku pada kita? Boleh. Sebab? Apa yang mengatakan tidak boleh? Sebenarnya dia bergantung kepada diri. Saya katakan boleh tadi sekiranya kita tidak dapat menahan nafsu kita. Tetapi sekiranya kita rasional, sekiranya kita lebih berpendirian dan kita tahu mana buruk, mana yang baik, dan kita tahu bahawa yang itu mungkin anak kita ataupun anak-anak kecil, dan kita tahu we are the protectors. Sebab kalau nak buat sesuatu untuk gangguan seksual kan, memang yes, nafsu di atas. Tapi yang boleh mengawal nafsu kita, hati kita. Ya. Hati kita mengawal nafsu kita, hati kita mengawal akal kita, hati kita mengawal
tubuh badan kita. Betul. Tapi kalau hati ni tak boleh nak kawal, Dia nafsu maksudnya yang akan tak, maknanya tak boleh nak kawal, nafsu akan mengkawal hati kita. Kawal hati kita. Maknanya hati kita balik dia iman lah, itu je. Okey, Simple doktor, kemungkinan besar kalau kita tengok remaja bawah umur hari ini, fizikal badan dia tidak seperti remaja bawah umur dulu. Kalau dulu-dulu tahun 60-an, 70-an, fizikalnya kalau umur 16 ni kecil. Ya. Mungkin adakah disebabkan pemakanan, Ya. peredaran zaman membuatkan fizikal remaja bawah umur dah nampak macam anak dara. Ya, itu persoalan yang sangat baik sebab saya rasa kan Evan Ashraf kan, bila kita lihat anak-anak muda, kalau ikut saya dahulu dan sekarang, saya tengok mereka ni lebih wow. Ya, lebih wow dan berbeza. Satu mungkin daripada faktor pemakanan, satu juga daripada faktor media sosial di mana mereka lebih, kita kata era globalisasi, dan banyak di luar sana kita tengok bagaimana untuk berpakaian dengan lebih wow, orang kata ya. So itu mungkin juga adalah salah satu faktor sekiranya tidak dibendung oleh ibu bapa. So peranan ibu bapa tu sebenarnya penting ya, untuk kita pastikan bahawa mereka ini walaupun mereka nampak, orang kata apa, daripada fisiologinya lebih dewasa, Macam mana nak selindungkan dia, macam mana nak pakaiannya, selindung daripada apa segi semua. pakaian, dan peranan ibu bapa tu sendiri juga penting. Agamanya kena kuat, dan juga anak-anak itu perlu dididik. Itu kita bercakap remaja perempuan bawah umur. Remaja lelaki bawah umur juga dah termasuk dalam gangguan seksual bawah umur ni. Dan yang berlaku ni pula bukan orang yang melakukan bukan orang calang-calang, yang terbabit dalam bidang agama. Bagi saya, bila benda ni berlaku, perkara-perkara ni macam ni perlu pada peringkat awal sekali orang yang muda-muda ni kena faham dah kenapa dia rapat dengan kita. Kenapa dia suka dengan kita. Dalam proses pembelajaran, dalam proses mengajar mendidik itu, bukan kadang bantuan, dia ada kelas dia ada dia punya jemaah dia. Betul. Mungkin dia ada pada sekolah dia, ada silibus dia. Dari situlah kita belajar. Janganlah kita pergi one-to-one yang kita rasa benda ni akan, kita sendiri pun boleh dapat rasa dah, Datuk. Baik, kita dapat interview satu mangsa ni, mangsa gangguan seksual bawah umur ni, saya remaja. Jadi kita nak dengar, tengok apa komen dia. Ya, kita dengar. Baiklah. Cerita ni bermula masa saya umur dalam 6 atau 7 tahun. Masa tu saya sangat rapat dengan keluarga ibu tiri saya. Ayah saya yang pertama tu ada 2 orang anak, yang sulung perempuan, seorang lelaki. Saya memang rapat dengan abang saya masa tu. Satu hari tu bapak saya ajak saya balik kampung belayar bersama dengan abang tiri saya, dengan mak tiri saya semua. Kalau saya tidur, abang saya akan ajak tidur rumah cousin saya. Masa tu dekat rumah cousin saya tu tak ada orang besar, cuma cousin-cousin saya je lah tidur ramai-ramai. Malam tu abang saya ajak saya masuk bilik. Dia cakap tidur dengan dia sebab bahaya tidur ramai-ramai. Jadi masa saya tidur dengan dia tu, mulalah dia slow-slow buka baju saya, dia buka seluar saya, lepas tu dia pegang kemaluan saya. Masa tu saya mula rasa tak selesa. Saya cakap saya nak keluar, dia tak bagi. Dia cakap duduk sini sebab nanti kacau akak abang saya nak tidur. Kejadian tu pada saya dah agak teruk lah, sebab dia dah tindih badan saya, dia dah cuba masukkan dia punya alat kat saya, dia dah kiss saya masa tu semua. Masa saya balik kampung tu, sebenarnya kakak saya ada. Jadi kakak saya pun kata dia memang nampak yang abang saya pelik lah time tu. Bila dah keluar macam tu, bapak saya urung abang saya, sebab masa tu abang saya dalam, dia kata 5 rasanya. Urung dia, tak bagi dia keluar rumah. Bila saya dah besar, saya jumpa dia, dia macam ignore, fikir benda tu tak jadi. Tapi saya rasa itulah saya di rumah mak tiri saya. Itu komen jujur daripada yang menjadi mangsa. Baru-baru ni ada seorang pelakon remaja. Dia mendedahkan bahawa dia dapat gangguan seksual daripada bapa sendiri masa dia remaja dulu. Dia benar. Tapi bagi Ashraf itu bukan kebuka aib nama dia. Ada setuju, ada yang tak setuju. Okey. Setujunya ialah bila untuk memberitahu pada khalayak ramai tentang gangguan seksual ni. Betul, boleh beritahu. Tapi untuk mengaibkan tu, mendedahkan nama siapa bapa dia, mendedahkan individu-individu mangsa dan juga ataupun pemangsanya, kau boleh jangan didedahkan. Kerana ia akan beri kesan bukan sahaja pada pemangsa tu, mangsa tu sekali, keluarga dia, aib keluarga dia. Sebagai seorang doktor psikologi, okey, emosi ni macam mana boleh berlaku kepada orang yang menjadi mangsa ni, macam mana teruknya? Okey.
Sebenarnya bila kita borak atau bincang pasal emosi ni, macam you katakan tadi ya Datuk, dia sangat mendalam kesan dia, berpanjangan. Sebenarnya kalau kita dapat detect daripada awal, kita dapat bantu. Tetapi apa yang kita risaukan, dia ada post traumatic stress. Kesan dia ada 3 reaction, iaitu hyperarousal, iaitu bila kita lihat dalam kalangan remaja ni, kesan dia ialah bila mereka become jumpy. Bila duduk dekat je, dia macam melompat, macam tak senang, tak selesa. Dan yang nombor 2 ialah re-experience. Dia mengalami pengalaman itu semula. Dia akan terkesan, dia boleh bermimpi, dia boleh teringat-ingat, dia akan menjerit. Yang kita risaukan bila tidak terbendung, macam Datuk kata tadilah, kalau kita tak dapat bendung awal, Ashraf, dia boleh sampai ke latangan, mencederakan diri. Dan yang terakhir sekali ialah avoidance. Dia cuba nak melarikan diri. Larikan diri daripada mana? Kesan itu atau... yang ada yang budak-budak remaja dia lari daripada rumah. Avoidance tadi tu yang Datuk kata, bila lari daripada rumah itu, because mereka tak boleh duduk kat situ. Bila duduk kat situ, dia teringat. Tapi kenapa benda ni berlaku? Adakah disebabkan remaja bawah umur itu mengundang perkara itu berlaku? Dia mengundang cara pakaian dia, cara pertuturan dia, cara jelingan dia, cara minyak wangi juga boleh mengundang. Adakah remaja itu sendiri yang mengundang kepada perkara itu berlaku? Sabar doktor. Kita berehat. Saya tak sabar sebenarnya. Sabar. Kita berehat sekejap. Kita kembali selepas ni Sembang Viral. Panas. Tak suka tengok dah lama bila dia ditayangkan hari-hari, dah lama tengok tak? Apa yang menyebabkan mereka melakukan itu, mungkin mereka sendiri di masa muda mereka telah menjadi viktim. Kita percaya dengan tempat tu. Kita percaya kita nak bagi anak kita jadi bagus. Rina rasa benda tu memang sangat-sangat tidak patut. I dengar benda ni dekat social media. Orang lain, kawan-kawan I punya keluarga pun I dengar juga. Dan benda-benda macam ni tak sepatutnya terjadi. Kami menentang keras bila dah terlampau nafsu. Benda tu kadang dengan anak pun dia sauk, Islam menantu pun dia sauk. Semua benda dah nampak itu benda-benda yang bahaya. Golongan-golongan macam ni sepatutnya memang kita kena bantras. Maknanya kita kena cari. Bayangkan kalau anak kita sendiri, adik kita sendiri terkena, orang kata nafsu buas di kalangan manusia-manusia yang macam ni. Zalim sebenarnya. Saya tak setuju dan saya sangat kecewa. Saya sedih. Saya hanya berharap kita dapat beri hukuman yang setimpal dengan perkara itu. I rasa penting juga untuk kita adakan sex education. Bila dah terjadi macam ni dekat keluarga kita sendiri, baru kita tahu betapa pentingnya sex education tu. Sebab budak-budak ni kadang-kadang bila dia kena macam tu, dia tak faham. Mungkin tidak terlalu dalam, tapi bagi dia orang, just awareness. Peranan ibu bapa amat penting. Kita tengok anak kita seksi, kita relax aja, happy je kan. Jadi susahlah. Kalau nak buat yang bukan-bukan tu, kena fikir masa depan budak-budak tu. Pemikiran kita kena betul lah. Kita sama-sama sebagai rakyat Malaysia kena mengambil tindakan dan saling bantu-membantu. Hai, kembali Sembang Viral. Thank you. Appointment anda terus bersama dengan saya dan tetamu-tetamu saya, Ashraf dan juga doktor. Okey, kita bercakap pasal gangguan seksual bawah umur dan berlaku juga kepada pendakwa-pendakwa. Jadi kita nak cakap banyak pun tak boleh. Nak komen banyak pun tak boleh. Kita pun bukan pandai sangat pasal agama ni. Apa kata kita tengok kita dapat ustaz-ustaz yang cuba komen tentang perkara ni. Mungkin penerbit saya boleh cari. Apabila ia berkaitan dengan seksual dalam Islam, maka ia ada tuntutan ataupun tanggungjawab pihak berkuasa untuk menyelesaikannya. Jadi apabila ia berlaku pada satu pihak, ada golongan yang mengambil peranan untuk melakukan amar makruf nahi mungkar. Mestilah perkara itu ditegah. Dan bagi mereka yang melakukannya, menjadi kewajipan mereka untuk bertaubat kepada Allah dengan taubat nasuha, yang perlu disertakan dengan kesungguhan, meninggalkan perkara tersebut, berazam untuk tidak melakukannya, bertaubat kepada Allah dengan sebenar-benarnya, dan kemudian mengelakkan diri mereka daripada terjerumus melakukan perkara itu pada masa akan datang. Melakukan maksiat ini tidak terhad kepada sama ada engkau orang alim, aku orang jahil, kerana ia melibatkan syahwat, melibatkan gangguan syaitan, penggodaan syaitan, dan juga iman kita ada masa turun, ada masa naik. Maka kat sinilah tanggungjawab setiap kita ni, supaya ingat Allah ada satu sifat namanya muraqabatullah. Artinya kita yakin Allah tu merhati dan juga melihat kita, memantau kita. Maka hendaklah kita kontrol diri kita daripada melakukan perkara-perkara maksiat. Okey, kembali Sembang Viral, dan itu pandangan ustaz-ustaz tentang kes yang berlaku. Ya, nak cakap macam mana, apa pun kita doa yang terbaik. Okey, banyaknya kes-kes ini berlaku di sekolah-sekolah berasrama penuh dan juga di tahfiz-tahfiz. Betul atau tidak, doktor? Yang ini mungkin saya boleh katakan peratusan itu semakin meningkatlah, dan ini amat-amat membimbangkan. Jadi bila dia kalau tahfiz ni, dia jadi macam
benda tu jadi satu isu yang sangat-sangat besar yang boleh menjatuhkan institusi pembelajaran di Tahfiz. Ada, okey, itu saya cakap. Kita dah banyak tengok kes-kes ini berlaku. Jadi kita percaya dengan tempat tu. Kita percaya kita nak bagi anak kita jadi bagus. Kita kena lihat pemangsa ataupun kita kata yang melakukan, pelaku itu sendiri. Apa yang menyebabkan mereka melakukan itu? Mungkin mereka sendiri di masa muda mereka telah menjadi viktim. So kita panggil ini ialah victim offender cycle, di mana mereka seringkali akan terbabit semula dengan melakukan, because mereka tak boleh nak luahkan, ya Syah, mereka tidak diberi kaunseling, tidak diberi bantuan. Jadi emosi mereka terpendam, dan cara mereka untuk menzahirkan, mengeluarkan perasaan atau emosi yang negatif tu tadi, sebab mereka pandangan mereka terhadap orang lain semua dah negatif, mereka pendam kan. Jadi menzahirkan kesakitan itu melalui perbuatan. Kita tak boleh percayalah. Dan macam mana kita nak percaya dengan pusat-pusat tahfiz ni? Dia macam tu kan, setiap orang, pendidikan tu penting. Pendidikan penting. Institusi pembelajaran tu kena ada. So jadi anak-anak ni kena belajar. Jadi kepercayaan nak letak tu bergantung terhadap institusi tu sendiri. So jadi bila kita tengok undang-undang dia macam mana, kita pergi asrama dia macam mana, kenal dengan cikgu dia, kenal dengan anak-anak murid, kawan-kawan yang tu saya menarik. Kenal asrama dia macam mana, tempat prasarana dia macam mana. Sebab yang banyak berlaku kes-kes begini adalah sekolah-sekolah tahfiz yang tak berdaftar dengan pihak Jabatan Agama. Sebab tu tak bolehlah ibu bapa duduk senyap hantar anak aku biar dia belajar tahfiz. Selamat dah. Okey, duduk asrama dah. Sebab tu bila masalah datang, kita blame balik kat sekolah tu. Sebenarnya masalah tu datang dari kita juga, sebab kita tak ambil tahu pasal anak kita dekat sekolah tu. Ada juga kadang-kadang mangsa pergi buat report pada mak bapak macam, ya ke kau ni? Lepas tu mangsa bagi tahu kat kawan, mangsa bagi tahu kat guru, tapi tak ada tindakan diambil. Dan setuju atau tidak, social media menjadi penyelesaian. Kerana apa yang kita tengok hari ni, sebenarnya social media yang membuka segala-gala ni. Dulu kita tengok macam terlindung. Saya setuju in a yang way, baru kes budak baru ni yang dekat dalam kereta, nasib budak tu rakamkan. Kalau tidak macam mana dia nak buktikan? So maknanya social media ni sebenarnya baguslah untuk mengeluarkan itu saya cakap tadi pada awal tadi. Ada setuju dan ada yang tak setuju. Tidak setuju. Yang setuju tu patut kita kena viralkan benda ni supaya lebih cepat untuk sampai pada masyarakat tentang isu-isu macam ni. Supaya ada kesedaran kat situ. Dan masyarakat terdidik dia terdidik dan tahu apa tindakan nak kena buat, konten apa yang perlu dilakukan, apa macam nak mencegah. Tapi yang tak setujunya bila kita mengaibkan seorang tu, kita dedahkan mangsa-mangsa tu dan juga pemangsa tu, sebab dia akan beri kesan bukan pada pemangsa, mangsa, keluarga mangsa, masyarakat sekeliling. So dia akan tertekan kat situ. Okey doktor, ada ke satu tempat yang paling mudah untuk mangsa-mangsa ni mengadu? Sebenarnya bila dia mengadu, dia ada dua cara. Satu informal, iaitu kepada rakan, kepada ibu bapa, tapi itulah kadang-kadang kita tidak mendengar. So another way ialah bila mereka berjumpa dengan guru sekolah, dan tanggungjawab kaunselor di sekolah sebenarnya kalau mereka tahu, mereka akan memberikan bantuan dan diikuti dengan report polis lah. Tapi macam nak percaya guru sekolah pun menjadi pemangsa? Datuk lah itu. Datuk lah. Nak mengadu kat ustaz pun pemangsa. Nak percaya siapa sekarang ni? Nak percaya siapa ni? Itulah kena cari orang yang dipercayai lah. Itu yang susah tu sebenarnya. Itu yang susah tu. Nak percaya siapa sekarang ni? Nak percaya siapa sekarang? Kita kembali selepas ni. Kenapa kita hendak segan? Ini ialah developmental process. Makaian memang akan mengundang untuk seseorang tu. Apakah pendidikan seks perlu diutamakan di sekolah? Kembali bersama dengan Sembang Viral. Semakin pening. Tadi soalan terakhir saya ialah nak percaya pada siapa. Tapi sebelum tu seperti biasa, kalau ada soalan-soalan untuk Sembang Viral, boleh hantarkan kepada IG TV9 dan kita akan bacakan soalan-soalan yang menarik. Tak suka nama dikeluarkan, boleh pakai nama samaran. Tapi minggu ni kita tak tanya kepada panel, tetapi kita tanya pada ustaz-ustaz yang kat luar sana. Jom kita tengok soalan-soalan yang terpilih. Masya Allah, semestinya nyawa manusia adalah lebih penting daripada segala-galanya. Lalu jemaah yang berhampiran dengan orang yang pengsan tersebut semestinya kena bantu. Dan bagaimana dengan solat mereka? Kalaulah mereka sempat bantu dan kemudian kembali ke solat sebelum imam bangun daripada rukuk pada rakaat kedua, mereka dapat solat Jumaat. Dan kalau tidak, tak mengapa, mereka boleh gantikan Jumaat dengan solat fardu zuhur. Di dalam mazhab Syafi'i, pandangan yang digunakan
oleh majoriti penduduk kita di Malaysia memegang ataupun bersentuh dengan khinzir perlu disamak dan disertu apabila disentuh ataupun terkena pada tubuh badan kita seperti mana yang berlaku dalam kes anjing. Samak taklah susah mana, kita hanya perlu lalukan air tanah dan kemudian air biasa. Tak dinafikan ada pandangan-pandangan terpencil yang mengatakan tidak perlu, namun amalan yang mengikut pandangan mazhab Syafi'i adalah perlu untuk disamak dan disertu. Okey, terima kasih kepada penonton-penonton yang bertanya soalan dan dah dijawab oleh ustaz-ustaz tadi. Baik, sekarang ni kita kembali dengan panel saya. Kita masih nak bincang. Tadi saya cakap, dengan siapa kita nak percaya? Sebenarnya kita sering duduk dalam satu ketakutan kalau kita fikir sangat tentang perkara itu. Hendak tak hendak, kehidupan perlu diteruskan. Jadi macam Ashraf cakap tadi, kalau kita nak hantar anak ke tahfiz, kita sendiri berperanan untuk mengetahui keadaan sekeliling dengan ustaz-ustaz, dan sekolah itu mesti baik. Satu lagi saya hendak pesan kepada masyarakat di luar sana, Datuk, ya. Kita sebenarnya memainkan peranan. Kita perlu memainkan peranan, all of us. Jadi bila kita lihat, kita dengar apa yang terjadi di rumah, bila kita dengar anak-anak tu mungkin menjerit, menangis, kita perlu ambil tahu sebagai jiran. Dan kita tak percaya kepada siapa, pokok pakalnya reflect diri, kena percaya pilihan itu. Bagaimana social media hari ini, Doktor? Social media hari ini kita dapat membantu supaya kes-kes serangan seksual di bawah umur ni dapat kita kurangkan. Apa yang perlu dibuat oleh masyarakat? Okey, jadi sebenarnya peranan media sosial tu penting dalam kita kita panggil psycho-educate atau kita mendidik secara psikologi, ya, untuk membantu mereka sedar apa itu safe touch, apa itu not so safe touch. Jadi di media sosial mungkin kita boleh keluarkan banyak-banyak mungkin daripada segi inovatif punya kind of information, infografik, dan ini boleh membantu mereka, ya, dan kesedaran itu datang daripada keluarga itu sendiri. Apakah pendidikan seks perlu diutamakan di sekolah? Benda tu perlu. Perlu sebab apa? Kita kadang-kadang di rumah kan, kita hanya mengajar benda yang very basic. Benda yang basic. Contoh apa itu alat kemaluan, itu ini apa semua. Tapi di sekolah dia akan lebih detail lagi. Sebab kita sebagai mak bapak kan nak terang lebih detail terhadap tu. Sebab kita pun tak ada cukup ilmu kat situ. Sebenarnya kita dah sampai ke ujung ni, tapi 3 tips sebab mengapa kes gangguan seksual bawah umur perlu dipandang serius, Doktor. 3. Okey. 3 Okey, pada pandangan saya seperti apa yang kita bincangkan tadi, saya simpulkan semula, dia memberikan satu gangguan emosi yang atau tekanan yang sangat tinggi. Anak-anak kita ni adalah orang kata apa akan menjadi pemimpin satu hari nanti, ya Datuk. Jadi sekiranya mereka terganggu, apa akan jadi kepada negara kita? Nombor 2, kita nak bantu tadi victim, offender tadi, pelaku, cycle tu kita nak pecahkan benda tu. Jadi kita nak bantu yang telah melakukan itu ataupun yang dah terkena supaya tidak jadi pemangsa. Dan ini sangat penting. Dan yang akhir sekali, saya rasa masyarakat di Malaysia perlu dididik tentang apa itu pendidikan seksualiti supaya mereka 3. Baru 3. Okeylah, saya berhenti di sini. Okey, Ashraf. Okey, saya 3. Yang pertama, tadi lebih pada keseluruhan masyarakat ini, saya lebih kepada individu dan juga kekeluargaan. Yang pertama ialah dari segi pendidikan, didikan dalam keluarga kita, Islam, ilmu tentang seks, itu semua sekali kita kena faham betul-betul. Kena ada dalam setiap individu, setiap seorang, daripada anak sampailah yang berumur ni. Lepas tu yang kedua, kasih sayang. Betul. Kasih sayang tu kena ada. Bila kasih sayang tu ada antara keluarga kita, antara anak kita, antara orang sekeliling kita, bila ada kasih sayang tu, kita akan rasa takut untuk buat benda-benda yang lebih teruk lagi, lebih negatif. Itu yang nombor 2. Yang ketiga, kita kena fikir macam mana nak menguruskan diri kita dan juga keluarga kita dengan baik. So bila ada pendidikan, ilmu, iman, kita ada kasih sayang, kita dah ada pengurusan yang baik. Maknanya pengurusan tu macam mana media sosial dengan keluarga, dengan anak-anak. Jadi benda-benda ni akan mengelak untuk kita melakukan benda-benda yang topik pada kita hari ini. Nafsu serakah ini telah berlaku begitu lama. Mungkin nafsu serakah ini terlindung di sebalik media arus perdana yang satu ketika dulu boleh dielakkan. Tetapi nafsu serakah di zaman ini, zaman social media, tidak lagi boleh dibendung sewenang-wenangnya. Dan apa tindakan kita
apa yang perlu kita jaga diri kita, keluarga kita, masyarakat kita, agama kita dan juga bangsa kita. Terima kasih Doktor, terima kasih Ashraf. Terima kasih anda penonton di rumah kerana sudi bersama dengan saya. InsyaAllah jumpa lagi Sembang Viral. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi mereka yang bukan Islam yang menonton. Bye.